Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali. Lama kita tak jumpa kepada yang selalu jumpalah InsyaAllah hari ini saya ingin membuat satu perkongsian. Terpaksa guna Facebook Live belum mampu lagi nak guna webinar lagi. InsyaAllah the next one kita akan guna webinar. Jadi topik yang akan kita bicarakan hari ini adalah mengenai network marketing. Saya harap semua tahu apa itu network marketing. Network marketing selalu orang refer kepada MLM ataupun direct selling. Tapi saya suka refer bisnes ini kepada network marketing kerana ia melambangkan bisnes itu sendiri. Kemudian apa itu traditional business? Traditional business ni ataupun kita panggil sebagai conventional business lah. Maknanya business di industri, ya. Kalau kita lihat business trading pakaian, trading equipment, business engineering, construction dan sebagainya. Yang mana business tradisional atau konvensional ini mereka menggunakan organisasi, mereka ada satu organisasi dan mereka ada hierarki, mereka ada sistem reporting dan company mereka perlukan satu company. Sedangkan network marketing tadi tidak semestinya kita ada company, kita boleh melakukan bisnes, ya. So sebelum saya mula, macam mana saya nak tanya sikit lah, macam mana dengan MCO ataupun PKP fasa ketiga ni. Hari ni dah hari kelima, ya, fasa ketiga. So saya rasa ada yang boring, ada yang mungkin rasa tertekan, atau mungkin ada yang rasa seronok, atau mungkin ada yang rasa kenapa masa berlalu begitu cepat sangat, ya? Ataupun mungkin ada yang merasakan bahawa ia sesuatu yang bermanfaat, suatu nikmat di mana kita dapat membuat refleksi, iaitu kita dapat bersama keluarga, kita dapat melihat balik apa yang telah kita lakukan selepas ini dan sebagainya. Walau bagaimanapun penting untuk saya ingatkanlah diri saya juga dan semua orang bahawa kita sedang mengalami satu keadaan yang kritikal, ya, di mana kita berada dalam kegawatan ekonomi, dan sudah tentu dalam kegawatan ekonomi ini kita kena melihat secara positif, di mana kita perlu melihat apakah yang perlu kita lakukan dalam keadaan masalah ataupun tekanan seperti ini. Maknanya kita sebagai entrepreneur, dan hari ini insyaAllah kita semua yang ada dalam Facebook Live ini adalah entrepreneur. Entrepreneur bermakna kita dapat convert atau kita dapat menukarkan peluang yang ada, ya. Dan ini adalah satu peluang yang ada semasa kegawatan ekonomi ini. Kita kena lihat dari sudut begitu supaya kita dapat translate, ya, untuk menjadi keuntungan ataupun untuk menjadi keuntungan dan juga untuk menjadi satu harta yang kita boleh warisi insyaAllah, ya. Okey, apa expectation semua pada hari ini, ya. So mungkin ada expectation berbeza. Ada orang yang dalam grup ini yang mungkin nak tahu apakah itu ciri-ciri kejayaan dalam network marketing. Mungkin ada yang tahu kenapa traditional business memberi sesuatu kesukaran untuk mereka meneruskan dan sebagainya, dan macam-macam lah expectation. Tapi hari ini saya ingin berkongsi mengenai apakah perbezaan ni. Yang pertamanya adalah apakah perbezaan network marketing dengan traditional business, itu satu. Yang kedua, apakah persamaannya, dari segi mungkin key success factor ataupun mungkin dari segi punca-punca kegagalan dalam bisnes itu. Okay, so perbezaan juga kesamaan, dan yang paling penting sekali adalah bagaimana kita sebagai entrepreneur harus bertindak bila kita telah mengetahui apakah ciri-ciri kejayaan dan apakah juga punca-punca kegagalan yang selama ini mungkin kita hadapi, ya. Saya bagi contoh, for example, contoh-contoh lah masalah-masalah semasa yang dihadapi dalam kedua-dua bisnes ini, ya. Untuk traditional business umpamanya, saya sering mendengar bahawa ramai daripada mereka tidak boleh grow, tidak boleh berkembang, ya.
Maknanya grow di sini tak boleh grow dari segi structure dan organisasi, ataupun tidak boleh grow dari segi uh, profit ataupun dari segi revenue umpamanya, kerana mungkin mereka tidak dapat untuk optimizekan the cost, cost of production dan sebagainya. Dan tentunya ada punca underlying root cause kenapa mereka tidak boleh grow. Itu salah satu isu yang dihadapi oleh uh, traditional business. Kemudian untuk network marketing, selalu yang saya dengar adalah kenapa bisnes mereka dalam network marketing tidak boleh berkembang, kenapa stagnan, kenapa macam tu saja. So ada banyak sebab dan nanti kita akan rungkaikan apakah kemungkinan sebab-sebab daripada ini. Dan tentu kita nak juga tahu apakah kesamaan dan juga perbezaan. Tapi sebelum tu perlu saya terangkan kat sini, sebenarnya antara kedua-dua bisnes ini, dari segi bisnes proses, mereka kedua-duanya adalah sama. Maknanya network marketing dan juga traditional business mempunyai business proses, business work proses yang sama. Cuma penekanan berbeza. Penekanan di antara satu bisnes ke satu bisnes itu berbeza antara satu sama lain. Nanti saya akan terangkan sedikit sebanyak. Di belakang ini ada board yang telah pun saya lakarkan malam tadi sebelum saya tidur. Mungkin saya boleh berkongsi lepas ini. Dan sebelum kita pergi kepada business work process, perlu saya terangkan business work process yang saya lakarkan ini bukanlah business flow. Dia bukan business flow, maknanya bukan ikut stages dan phases, tapi lebih kepada apakah work process yang ada dalam kedua-dua bisnes ini. Tapi sebelum saya mula, cuba kita singkap kembali statistik supaya kita dapat tahu apakah urgency, kenapa kita perlu tahu key success factor dan pitfall ataupun punca-punca kegagalan. Kalau tengok statistik untuk traditional business umpamanya, hanya 5% saja. 5% sahaja business yang boleh survive, yang boleh dapat ROI ataupun return of investment dalam masa 3 tahun. Maknanya hanya 5% saja yang boleh dapat ROI dalam masa 3 tahun. Sekarang kita relate keadaan sekeliling kita. Kemudian dalam traditional business juga, study menunjukkan hanya 15% saja. 15% sahaja yang berjaya untuk sustain dalam bisnes selepas 5 tahun. Maknanya hanya 15% saja yang boleh survive, meneruskan bisnes dan sustain the business selepas 5 tahun. Itu dari segi traditional business. Kemudian dari segi network marketing, study menunjukkan hanya 5% saja. 5% sahaja yang berjaya maintain dalam satu company yang lebih daripada 3 tahun. Dan study juga menunjukkan hanya 5% sahaja distributor berjaya meneruskan bisnes dan mendapat pulangan atau mendapat hasil dari apa yang mereka mahu. Jadi kalau kita tengok statistik tentunya kita amat menggerunkan lah. Tujuan statistik ini bukanlah untuk menakut-nakutkan kita, tetapi untuk kita berfikir, kenapa tak semua orang boleh jadi milioner? Kenapa tak semua orang boleh jadi milioner? Dan kenapa tak semua boleh berjaya? Jadi bila kita fikir sejenak, tentu kita lihat siapakah mereka-mereka yang berjaya. Mereka-mereka yang berjaya tentunya mereka-mereka yang yang melakukan sesuatu itu secara luar biasa. Kerana orang yang luar biasa akan melakukan perkara luar daripada biasa. Jadi kalau kita buat biasa-biasa, susahlah kan. Maknanya kita kena buat daripada luar biasa. Dan tentunya mereka ini mempunyai sesuatu kelainan, dan kelainan inilah yang perlu kita ketahui. Kalau kita nak jadi entrepreneur, memang kita kena cari orang-orang seperti ini supaya kita dapat mendapat apa yang kita panggil sebagai leveraging, ataupun collaboration yang kita akan dapat. Dan sebagai entrepreneur, tentunya kita punya tujuan asal adalah untuk mencari keuntungan ataupun mencari kekayaan, wealth. Dan saya masih ingat lagi buku yang saya baca ni daripada Casey Lee, ni Entrepreneur Treasures Chest. Maknanya ini adalah satu buku
yang memberi panduan kepada entrepreneur. Saya suka sangat buku ni. InsyaAllah siapa yang ada kelapangan beli buku ni, kerana dia memberi satu huraian melalui pengalaman beliau selama 30 tahun bagaimana ingin berjaya dalam bisnes dan apakah punca-punca kegagalan dalam bisnes. Ini salah satu buku yang terakhir yang saya baca setakat ini ya. So Casey Lee mengatakan kebanyakan kita bukan mengumpul kekayaan, tetapi ataupun bukan pergi ke arah mengumpul kekayaan, tapi kita lebih kepada berkahwin dengan bisnes kita. Apa yang dimasukkan dengan beliau adalah bahawa bila semakin lama kita bisnes, kita menjadi slave ataupun kita menjadi hamba kepada company tersebut, kerana kita tidak dapat manage atau kita dapat handle ataupun drive company itu seperti yang diharapkan. Dan kebanyakan orang tidak dapat apa yang mereka nak, kerana sebenarnya mereka tak tahu pun apa yang mereka nak. Kan ini memang satu yang ramai orang tahu. Alright, so itu cukup sedikit sebanyak gambaran apakah urgency, apakah sebab-sebab kenapa kita perlu concern untuk memperbaiki bisnes kita dalam kedua-dua aspek ini. Dan InsyaAllah kita akan terangkan sedikit sedikit mengenai typical business work process ni ya. Alright. So kalau kita lihat di board sini ya, kita typical business work process. Of course, work process ini dia ada detail tapi saya just buat satu typical. Ini daripada pandangan saya dan pengalaman saya. Kita ada business strategy, okay? Kedua-duanya mesti ada business strategy. Kedua-duanya mesti ada marketing dan sale. Kedua-duanya mesti ada execution, work process. Dan last kali yang ramai orang tertinggal adalah close out ya. So kalau kita lihat percentage di sini, percentage ini adalah boleh berubah-ubah, tapi percentage yang saya letakkan sini adalah satu estimate, di mana bila kita ingin memulakan bisnes, kemungkinan ini adalah ratio ataupun percentage yang sesuai untuk kita lakukan ya. Cuba kita lihat satu persatu okey. Kalau boleh follow lah, kalau tak boleh follow, insya-Allah kita boleh buat satu lagi sesi coaching insya-Allah ya. Alright. Untuk network marketing dalam business strategi mungkin tidak berapa penting sangat, kerana business strategi ini telah pun dilakukan oleh company atau syarikat yang melakukan produk atau servis itu sendiri. Maknanya company itulah yang akan membuat direction, apakah business model mereka, bagaimana mereka monitor melalui KPI mereka dan sebagainya. Jadi sebagai distributor dalam network marketing, apa yang kita perlu hanyalah untuk membuat personal direction. Apakah target kita dalam bisnes ini? Umpamanya kita nak naik certain rank, kita nak mencapai income berapa dalam masa setahun dan sebagainya. So ini maknanya business strategi kita ya. So tetapi untuk traditional business, ia adalah satu yang mesti kita lakukan dengan secara komprehensif dan secara disiplin. Kita lihat ya, bayangkan kalau kita buat company tradisional, kita tidak mempunyai direction. Bila kita tidak mempunyai direction, maka kita punya resource, kita punya staff pun akan blur, akan dark. Jadi mereka tidak dapat membantu kita ya. Kemudian begitu juga dengan business model ya. Penting bukan setakat untuk customer, tetapi yang penting sekali business model ini adalah supaya kita punya team kita ataupun staff kita dapat sama-sama support ataupun sama-sama melakukan apa yang kita mahu. Di sinilah sebenarnya kekuatan business strategi ya. Dan ramai orang yang melakukan traditional business ini lupa bahawa mereka perlu untuk monitor the performance, sama ada dari segi KPI dan juga dari segi report yang mereka harus lakukan secara berdisiplin setiap bulan atau setiap kuartal dan setiap kali ada board meeting ya. So begitulah business strategi amat penting untuk traditional business ya. Dan ini adalah one of the key reason kenapa banyak company fail ataupun gagal untuk meneruskan ataupun untuk sustain business mereka. Yang kedua adalah marketing and sale. Okay, of course kedua-duanya penting.
marketing and sales ni adalah penting untuk kedua-dua network marketing dan traditional business. Untuk network marketing umpamanya, apakah jalan marketing yang kita nak buat, sama ada kita nak buat online marketing, mungkin kita menggunakan content online marketing, menggunakan approach yang dipanggil sebagai SEO for example, ataupun mungkin kita ingin melakukan strategi di mana kita juga approach bulk sale, di mana kita akan approach corporate dan sebagainya, ataupun kita fokus kepada one on one dan sebagainya. Dan inilah yang akan kita lakukan di work process yang ini ya. Itu untuk network marketing. Tetapi untuk traditional business juga amat penting, kerana di sinilah kita decide apakah market segment kita. Adakah kita specialized business ataupun adakah kita open market business ya. So kat sinilah kita akan ada marketing strategi. Kita ada marketing model kita yang mana nanti staff kita ataupun group kita atau team kita akan translatekan into action ya. Begitu juga dengan pricing strategi. Kalau kita ada services dan produk, ini amat penting sekali ya. Kerana di sinilah kita dapat improve ya. Kerana dalam pricing strategi ni mungkin kita ingin membuat upscaling, cross selling, ataupun kita mungkin nak buat combo approach dan sebagainya. Kat sinilah kita akan membuat satu strategi agar kita punya produk dan services akan mantap, yang akan memberi value kepada company kita. Kemudian yang ketiga adalah dari segi performance monitoring. Again, kat sinilah ramai orang gagal. Kenapa? Mereka tidak disiplin untuk monitor. Apakah elemen yang perlu monitor? Adakah kita perlu monitor sales? Adakah kita perlu monitor revenue, profit? Ataupun yang mana yang kita perlu beri penumpuan? Itu bergantung kepada jenis bisnes dan juga bergantung kepada jenis aktiviti yang kita lakukan. Jadi kat sini kedua-duanya memerlukan marketing dan sales. Kemudian elemen yang ketiga adalah execution. Execution untuk network marketing bermaksud apa-apa duplikasi yang kita perlu lakukan dalam network marketing. Kerana dalam network marketing basically kita perlu lakukan duplication. Without duplication kita tidak boleh menggerakkan kita punya bisnes dengan begitu efektif sekali ya. So kat sini umpamanya seperti kita sharing, maknanya kalau kita ada sampel untuk kita share kepada potential pelanggan-pelanggan kita, ataupun kat sinilah kita akan melakukan follow up, okay? Dan kat sinilah juga kita akan melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang business partner dan seorang business leader, melakukan training, melakukan coaching dan sebagainya. Dan untuk traditional business pula, ini ramai yang orang overlook ya, ramai especially the small medium industry, SME, mereka lupa tentang apa yang dipanggil sebagai execution phase ya. Dalam execution phase ini penting ya, kerana untuk traditional business mereka memerlukan satu disiplin supaya projek mereka, aktiviti mereka memenuhi keperluan. For example, jika sekiranya kita satu company yang membuat construction, membuat design ataupun membuat engineering ya, yang penting sekali kita mesti meet time, kita meet the budget dan juga kita meet schedule ya. Sebab kalau kita tak meet ketiga-tiga ini, maka projek kita akan hancur ataupun akan rosak. Maknanya kita tak dapat profit yang kita nak. Saya bagi contoh, jika projek itu 6 bulan maknanya untuk kita renovate satu rumah, tetapi akhirnya kita memerlukan 9 bulan dan malah mungkin 12 bulan untuk menyiapkan projek renovation itu, maka sudah tentu dari segi kos dia akan burst dan kita akan rugi ya. Jadi execution adalah penting ya untuk company-company yang seperti ini ya. Okey, begitu juga dengan standard operating procedure kita perlu ada, kerana kita tidak mahu satu company yang hanya one man show, di mana menggunakan hanya expertise seseorang saja. Jika orang tu dah tak ada, maka company itu pun akan down. Kita tidak mahu, maknanya semua perlu masuk dalam sistem dan kita dokumentkan. Begitu juga dari segi assurance ya, ramai banyak company walaupun mereka membuat projek umpamanya, mereka tidak membuat risk assessment ya. Risk assessment adalah penting kerana kita nak tahu ya, kita nak tahu apakah cabaran, apakah risk yang akan kita hadapi semasa menghadapi projek. Saya bagi contoh dalam masa COVID-19 ni ya. Kalau seandainya sebelum projek ini kita tidak membuat risk assessment, sudah tentu banyak company tak boleh nak mitigate, tak boleh bertindak apakah yang harus dilakukan bila keadaan yang kita panggil sebagai satu tragedi ini, maka kita tidak
susah untuk kita actually pick up, bangun untuk kita mitigate. For example, material tak sampai daripada China, apa kita nak buat? Jadi kat situ kita tak ada mitigation, kita tak ada fallback strategi, kita tak ada plan B. Kita nak buat plan B masa sekarang, maknanya mungkin dah lambat, projek dah delay dan sebagainya. Dan begitu juga dari segi monitoring, ramai orang tak ada disiplin, malah projek-projek manager dibiarkan begitu sahaja untuk manage projek-projek mereka sendiri, sedangkan amat penting sampai banyak projek yang saya nampak berjaya, mereka monitor weekly basis maknanya mereka menggunakan satu tools ataupun template untuk memastikan bahawa projek execute memenuhi time, masa dan juga schedule. Saya selalu menggunakan konsep yang selalu dipakai oleh company yang saya bekerja, iaitu dipanggil Autoboss. Autoboss maknanya flawless execution. Flawless execution lah yang akan memberi kita peluang untuk memastikan company kita sentiasa mendapat keuntungan yang kita mahu.